إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وبعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا فهم النبيين واهدنا الصراط المستقيم وافتح علينا فتوح العارفين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, ikhwan, akhwat yang dimuliai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini adalah halaqah yang ketiga daripada halaqah-halaqah yang membincangkan Kitabus Siyam atau membicarakan masalah puasa. Alhamdulillah, kita sudah lalu halaqah yang pertama yang mempunyai 2 juzuk dan halaqah yang kedua yang mengandungi beberapa tajuk. Jadi alhamdulillah, ini adalah halaqah yang 3 yang mengandungi 3 tajuk besar-besar. Yang pertamanya insya-Allah kita akan bincang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua iaitu perkara-perkara yang sunat dilakukan ketika berpuasa. Dan yang ketiga iaitu perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika berpuasa. Kita terus kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi mengikut matan Abi Syuja', musannif telah menyebut bahawasanya perkara-perkara yang membatalkan puasa di dalam mazhab Syafi'i kita mempunyai 10 perkara. Yang pertama dan yang kedua iaitu sampai sesuatu atau memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam rongga badan dan rongga kepala. Rongga badan yang pertama dan rongga kepala yang kedua. Yang ketiga iaitu menyuntikkan atau memocokkan ubat ke dalam salah satu dari lubang kubur dan dubur. Yang keempat iaitu muntah dengan sengaja. Yang kelima bersetubuh dengan sengaja. Yang keenam mengeluarkan air mani. Yang ketujuh keluar darah haid. Yang kedelapan keluar darah nifas. Yang kesembilan gila. Dan yang kesepuluh riddah. Ini adalah 10 perkara yang kita akan bincang satu persatu berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa dalam mazhab Syafi'i kita. Dan insya-Allah Ta'ala di hujung-hujung saya akan sebut juga secara ringkas perkara yang membatalkan puasa mengikut mazhab Maliki. Apakah perkara yang berbeza di antara mazhab Maliki dengan mazhab kita Asy-Syafi'i. Oleh kerana kita cadar-cadar bagi orang yang sudah taklid niat pada malam yang pertama, dia taklid niat mengikut mazhab Imam Malik, tiba-tiba dia terlupa, dia guna mazhab Imam Malik berpuasa, iaitu guna hak niat malam pertama saja. Apabila dia terlupa pada malam-malam seterusnya, maka memang seperti mana kita telah bincang dulu bahasanya, dia pasti mengetahui
perkara batal mengikut mazhab Maliki. Oleh kerana apa? Oleh kerana dia turut niat mengikut mazhab Maliki, masalah batal pun dia kena murai mazhab Maliki. InsyaAllah ta'ala secara ringkas kita akan sebut di hujung-hujung majlis insya-Allah taala. Kita masuk kepada perkara yang pertama dan yang kedua, iaitu sampaikan sesuatu dengan sengaja ke dalam rongga badan dan kepala. Apakah dimaksudkan dengan rongga badan, rongga kepala dan lubang terbuka? Dimaksudkan dengan rongga badan ialah bermula dari makhraj ha. Rongga badan ni iaitu kita ada rongga, kita ada jauf di dalam tubuh badan kita ni. Maka mulai mana tubuh badan kita. Dan satu lagi iaitu rongga di kepala ni. Benar ronggong dalam kepala dan benar ronggong dalam tubuh badan kita ni. Yang mana dalam tubuh badan kita ni? Perut, hak ronggong. Dan naik ke atas ni, yang mulai di mana? Iaitu bermula daripada makhraj ha. Kita sebut ha. Kita duduk ngaji tajwid tu mulai isi tu. Pada hulkum hingga ke dalam perut. Masuk dalam perut. Adapun bahagian lain yang tidak ada rongga, adapun paha, lengan, paha dan lengan tidak dinamakan rongga. Itu ia panggil rongga di tubuh badan. Adapun maksud rongga di kepala ni iaitu bermula daripada batin telinga, sebelah dalam telinga dan juga sebelah dalam hidung, hingga ke dalam otak. Sebab hidung dan telinga ni kalau ia masuk barang ni, ia akan naik ke otak. Boleh jadi ia naik ke otak. Kadang-kadang ia turun ke perut. Turun ke tekak, turun ke perut ni. Tapi ada jalan iaitu masuk ke hidung ni dan ke telinga, ia naik ke otak. Ia panggil rongga otak dan rongga perut. Itu dimaksudkan. Maka kita kena jagalah. Kita akan bincang selagi, kena jaga supaya tak masukkan benda melalui lubang terbuka, iaitu hidung, telinga melalui ke otak dan mulut ni turun ke start daripada makhraj ha hingga turun kepada bawah ni. Ambil daripada makhraj ha turun bawah ni, kalau masuk barang melalui mulut, maka batalkan puasa. Dimaksudkan dengan lubang terbuka. Jadi nak masuk benda masuk dalam apa? Masuk dalam benda masuk dalam rongga ni iaitu kena melalui lubang terbuka, iaitu lubang yang sudah terbuka mengikut tabiat. Dimaksudkan lubang terbuka di sini yang pertama iaitu lubang yang terbuka pada asal, iaitu lubang mulut. Lubang mulut ni lubang terbuka. Telinga lubang terbuka, hidung lubang terbuka dan turun ke bawah iaitu lubang kemaluan. Tak kira kata kubur, sebelah depan dan dubur, sebelah belakang. Itu bahagian yang pertama. Satu bahagian lagi lubang terbuka juga, iaitu lubang yang baru terbuka. Asal ia tak ada buka, tetapi ia baru terbuka dengan sebab luka kita pecah kepala, pecah kepala, pecah teruk contohnya, sehingga jadi lubang terbuka melalui kepala kita ni turun kepada otak. Melalui perut kita ni masuk ke dalam perut. Itu dia panggil lubang hak baru buka. Masuk juga. Lubang terbuka emang hak tabiat dah semula jadi dan kadang-kadang hak baru pecah, hak baru jadi. Itu dimaksudkan dengan lubang terbuka. Kita tengok masalah. Jadi masalah dalam poin yang pertama dan yang kedua ni, iaitu perkara batal puasa yang pertama yang kedua ini, banyak sikit masalah dia. Kita tengok. Batal puasa dengan menitik air ke dalam lubang telinga. Kalau kita titik air masuk dalam lubang telinga ni, batal puasa. Atau lubang hidung kita titik masuk. Atau lubang kemaluan, kubur dan lubur. Kubur dan lubur, kita buat masuk air. Kocok air masuk, titik air masuk, batal puasa. Oleh kerana apa? Oleh kerana benda tu masuk melalui lubang terbuka. Masuk lubang melalui lubang terbuka. Kepada rongga. Masalah angin, bau dan rasa makanan tidak dinamakan ain.
Sebab nak batalkan puasa ni benda hak masuk tu dia kena ain. Tak ada kira ain tu benda toko atau benda cair. Adapun hak bukan ain tak batal puasa. Gapo gatik misal hak bukan ain iaitu angin. Angin hak kita duk nyawa, hak kita duk rasa tu bukan ain. Dan juga bau makin ni. Bau hak kita duk bau makin ni tu. Bukan zat dia, bau dia. Dan rasa makin ni. Rasa. Bukan zat dia, rasa dia. Dan rasa makin ni tidak dinamakan ain. Maka perkara ini tidak membatalkan puasa. Tak membatalkan puasa. Baik. Tidak batal puasa dengan ditelankan air liur yang bersih. Tu. Air liur hak duk dalam mulut kita ni, kalau hak bersih, maksudnya tak campur dengan najis. Maka boleh kita telan. Boleh kita telan. Apabila tertelan tu tak batal puasa. Batal puasa dengan menelan air liur yang tidak suci. Adapun air liur hak tak suci, lagu mana? Iaitu yang bercampur dengan najis seperti darah dan sebagainya, maka batal puasa kalau kita telan air liur tu. Air liur hak tak campur dengan darah. Hak campur dengan darah. Atau campur dengan benda lain yang perkara itu adalah perkara najis. Apabila kita telan, maka batal puasa kita. Baik. Tetapi darah duk di mulut ni kadang-kadang ia dimaafkan. Lagu mana? Dimaafkan apabila ditelan air liur yang bercampur darah gusi. Iaitu gusi seseorang itu yang selalu luka darah semua. Gusi seseorang itu payah sehingga payah dia tu nak beza. Nak becekkan air liur tu supaya tak boleh jadi najis tu payah. Oleh kerana gusi dia tu duk berdarah semua. Lagu tu kalau tertelan maka dimaafkan. Apabila diistisna ni, iaitu apabila gusi dia tu campur dengan darah, duk berdarah semua. Tak sama dengan gusi kita ni tak ada darah, tiba-tiba pergi berdarah, tu kita kena pisah supaya we cuci mulut. Dan tak boleh telan air liur yang bercampur darah ketika tu. Adapun gusi kita ni senantiasa ada orang penyakit contohnya sentiasa duk dengan darah semua gusi. Duk jerat. Kena duk ludah semua. Nak telan tak boleh langsung air liur ya. Kalau kira gitu kak, maka dimaafkan ketika ini, dimaafkan. Tidak batal puasa dengan menelan air liur yang keluar di tepi-tepi gigi dan lidah. Walaupun ia keluar lidah di luar mulut sekalipun. Air liur duk tepi-tepi gigi dan duk tepi-tepi lidah tak batal puasa kalau kita telan. Walaupun air liur duk dekat di lidah ni, dia jelai tu baik, dia buat masuk. Maka boleh telan lagi. Tak kira kata hak dia jelai tu baik tu, air liur duk dekat di lidah tu, tak bila kata hak duk luar. Boleh telan masuk. Hak tu tak batal puasa. Batal puasa jika ditelankan air liur yang keluar atau yang dihimpun pada zahir bibir mulut. Kalau air liur hak tu baik keluar dah, duk luar dah, iaitu duk di bibir mulut dah. Maka kalau air liur tu ditelan masuk, maka batal puasa. Adapun hak tadi, hak duk di lidah tadi, duk dalam. Duk di tepi lidah. Adapun hak ni, masalah ni hak batal puasa ni, apabila air liur tu baik duk di luar dah, duk tepi ni ke, duk tengah ni ke, duk atas ke, maka dia serak masuk. Jilat serak masuk, telan semula. Lagu tu batal puasa. Tidak batal puasa jika termasuk lalak, nyamuk, habuk-habuk di jalan raya atau habuk-habuk gandung ke dalam rongga. Tak batal puasa kalau termasuk lalak, nyamuk, habuk-habuk di jalan, debu-debu di jalan tu. Atau habuk-habuk gandung. Walaupun ia sengaja membuka mulut sekalipun. Dia sengaja buka mulut. Kerana perkara-perkara seperti ini sangat payah dihindarinya. Ini ada dalam kitab-kitab fiqh lagu ni masalah. Tidak batal puasa orang yang mengambil wuduk. Tiba-tiba air termasuk ke dalam rongga ketika ia berkoma. Atau istinsak. Dia serap air masuk ke hidung. Atau termasuk air mandi yang dituntut oleh syarak. Walaupun sunat sekalipun. Kita ambil air semaya. Kita serap air masuk ke hidung. Dan kita mani junub. Atau mani sunat hari Jumaat dan sebagainya. Tiba-tiba air itu termasuk. Di dalam rongga melalui lubang terbuka, maka tak batal puasa. Oleh kerana apa? Oleh kerana perkara tu adalah perkara yang disuruh oleh syarak. Kita buat tu. Jika perbuatannya itu dalam keadaan tidak melampau, tapi syarat perbuatan itu tidak melampau.
Tu. Kerana berlaku demikian punca daripada perkara yang ditutup oleh syarak. Dah. Lagi pula berlaku perkara tu bukan daripada pilihan dia. Dah. Sebaliknya kalau lampau lagu mana? Dah. Jika berlaku demikian dalam keadaan lampau maka batal puasa. Jadi kita serok terlalu. Kita serok air masuk hidung, kita komo derah-derah. Kita mani tengah keadaan tak cermat. Dah. Bila kata lampau lah kita, lebih-lebih hak. Dah. Maka apabila termasuk maka batal puasa. Dengan sebab kita buat terlampau. Syarat tak ada suruh terlampau. Dah. Ia panggil taklih terlampau ketika berpuasa ni. Kerana tidak dituntut berlampau-lampau dalam melakukan demikian ketika berpuasa. Syarat tak ada suruh kita berlampau-lampau, serok air masuk ke hidung, berkomo dan juga mani cara terlampau. Bahkan syarat suruh beringat-beringat. Dah. Maka apabila kita terlampau, berdoa. Dah. Maka apabila termasuknya air, batal puasa. Tak serupa dengan hak kita tak terlampau saat ni. Apabila masuk dengan sebab kita buat perkara-perkara tadi tu, maka tak batal puasa. Tidak batal puasa jika termasuk air ke dalam rongga ketika ia melampau-lampau dalam membasuhkan najis. Adapun basuh najis ni, walaupun kita bersungguh-sungguh, kita melampau-lampau, tiba-tiba termasuk juga air, maka tak batal puasa. Oleh kerana apa? Syarak sendiri suruh bersungguh-sungguh kita basuh. Kita basuh najis. Maka apabila kita buat perkara yang disuruh oleh syarak, tiba-tiba termasuknya air dalam rongga kita melalui lubang terbuka, maka tak batal puasa. Oleh kerana syarak suruh. Adapun hak tadi, komo tadi, serok air masuk hidung tadi, mani sunat, mani junub tadi, syarak tak ada suruh berlampau-lampau. Dah, maka apabila kita buat dengan cara terlampau, batal puasa. Adapun mani basuh najis ni, dah, syarak suruh terlampau. Suruh kita bersungguh-sungguh menghilangkan najis itu. Tiba-tiba kita pergi bersungguh-sungguh masuk dengan sebab kita bersungguh tu, maka tak batal puasa. Oleh kerana apa? Oleh kerana syarak suruh dah. Dah, kita buat mengikut syarak. Baik. Batal puasanya jika termasuk air ke dalam rongga apabila ia berkomo-komo atau menggunakan air dalam perkara yang tidak disuruh oleh syarak. Kalau kita pergi buat guna air yang syarak tak ada suruh, tiba-tiba pergi masuk. Tak ada kira kita kita lampau atau tak lampau, tiba-tiba kita pergi buat benda hak syarak tak ada suruh. Maka batal puasa selalu dah. Lagu mana hak syarak tak ada suruh? Iaitu kita komo kali yang keempat. Syarak tak suruh tu? Syarak suruh 3 kali saja. Atau kita serok masuk air ke hidung kali yang keempat. Dah. Maka apabila masuk dengan sebab kita serok air ke hidung masuk kali yang keempat itu, atau kita komo kali yang keempat itu, contohnya, maka batal puasa. Walaupun kita tak ada terlampau sekalipun. Oleh kerana kita pergi buat benda hak lebih daripada hak syarak. No. Hak syarak tak ada suruh. Kalau masuk, kita lah tanggungjawab. Kalau duduk dalam hudud syarak, garis syarak duduk garis, kita pergi buat, syarak wimaah walaupun masuk air. Di dalam lungga. Tetapi apabila kita pergi buat lajak hak syarak suruh, maka batal puasa. Sebab kita lah tanggungjawab. Syarak tak ada suruh sekali. Batal puasa jika termasuk air. Dah. Ke dalam rongga apabila ia membasuh atau mandi kerana bersejuk-sejuk. Syarak tak suruh juga. Dah, syarak suruh mandi junub, mandi sunat hari Jumaat. Dah. Adapun mani untuk semata-mata nak sejuk, iaitu hak mani hak tak boleh pahala tu. Mani hak tak boleh pahala tu. Tiba-tiba kita mani hak tak boleh pahala tu, tiba-tiba air pergi masuk, maka batal puasa. Oleh kerana kita dah sendirilah tanggungjawab. Oleh kerana syarak tak ada suruh sekali. Adapun hak syarak suruh tak apa. Dah, supaya lepas dah. Baik. Tetapi kalau seseorang itu mani bersejuk-sejuk kerana ada hajat, contohnya panah dah. Supaya negeri kita ni tak ada gambar mana. Contohnya negeri Arab. Kadang-kadang kena mani, kadang-kadang kena mani. Mani tu bukan mani sunat. Bukan mani junub, bukan mani wajib, bukan mani sunat. Bukan mani saja-saja nak sejuk tubuh badan. Atau seseorang itu ya komo, ya ambil air, taruh di dalam, ambil air, taruh dalam mulut, sipir dalam mulut. Dah. Oleh kerana nari erat ni, kalau panas sungguh. Kadang-kadang kalau tak buat lagu tu, pecahlah mulut. Keringlah mulut. Maka berhajat. Maka apabila seseorang itu berhajat,
dia buat tiba-tiba gi termasuk air dalam rongga, melalui lubang terbuka, ya maka tak batal puasa. Oleh kerana ada hajat. Adapun tak ada hajat gapo tak boleh. Dah. Syarat tak ada suruh tu, komo tak ada suruh. Dah. Sipek air masuk dalam mulut tu. Bukan komo tak sipek air masuk dalam mulut, syarat tak ada suruh pada asalnya. Dah. Dan juga kita mani bersejuk-sejuk, tak boleh pahala gapo tu. Boh masuk air dalam mulut sipek taruh, tak ada boleh pahala gapo tu. Tapi oleh kerana kita buat lagu tu sangat-sangat berhajat. Untuk nak menolak masyakkah dan menolak mudarat daripada tubuh badan kita, maka jika termasuk air dengan sebab perbuatan tersebut, maka tak batal puasa. Adapun kalau tidak ada hajat dan syarat tak suruh, maka batal puasa kalau termasuk. Ya. Tidak batal puasa dengan menitik ubat ke dalam mata. Walaupun terasa ubat itu ditekak. Kita titik ubat dalam mata kan, kita sakit mata kita titik, tiba-tiba rasa sengar-sengar kat tekak ni, berasa pahat-pahat kat tekak ni, ya ubat je jerak turun kan, maka tak batal puasa. Mengikut mazhab Syafi'i kita tak batal puasa. Adapun mazhab Malik batal puasa. Nanti kita bincang lepas pada ni tak. Batal puasa dengan mengembalikan hingah yang telah keluar sampai ke hak zuhur. Hingah ni keluar duk luar dah. Maka kita buat masuk. Maka batal puasa. Serak masuk semula tu batal puasa. Batal puasa dengan menjolok-jolok perempuan jarinya ke dalam parak dia ketika istinja. Ketika dia duk basuh najis tu, basuh kencing, basuh berak, tiba-tiba gi terjolok masuk dalam parak dia perempuan tu, maka batal puasa. Batal puasa orang yang sedang buang hadas besar dan tahik dia tu kerah. Tiba-tiba keluar, tahik tu keluar sebahagian, tiba-tiba dia masuk pula. Batal puasa. Oleh kerana diiktibar kata masuk ain ke dalam lungga melalui lubang terbuka. Maka kena beringat. Baik. Tidak batal puasa dengan menelan barang yang ada di celah-celah gigi dengan syarat apabila adalah ia sedikit. Barang ada di celah-celah gigi gitu, kalau tertelah, maka tak batal puasa. Tetapi syarat barang itu sikit. Kerana perkara tu adalah ia ikut air liur, susah nak jaga, susah nak beza. Kita pun tak rasa. Ni kita tertelah, maka tak batal puasa. Maka hak sedikit ni setara mana? Ada dobik di dalam kitab fiqh, iaitu lebih kecil daripada kacang hamas. Kacang hamas ni adalah jenis kacang yang duduk di bahasa dalam negeri Arab. Kalau kita agak butir kacang hijau lah. Butir kacang hijau tu besar tu. Kalau sebesar tu tak apa. Kalau duduk dalam mulut kita tertelah. Tertelah. Tetapi syarat mazhab Syafi'i kita syarat nak telah perkara hak duduk sekali dengan aliyah tu, hak tak batal puasanya kena ada dua syarat. Syarat yang pertama iaitu tidak sengaja telah. Tidak sengaja telah. Tak ke? Tak kosak je panggil. Tak kosak. Dan yang kedua, tak mampu nak buai, nak beza tak boleh. Tak mampu nak buai, nak beza tak boleh. Baik. Kalau seseorang itu kosak, dia tahu. Kata ada barang kecil dalam mulut dia. Dia rasa kata ada barang. Walaupun kecil daripada butir kacang hijau sekalipun, lebih kecil daripada kacang hamas sekalipun, tapi dia sengaja telah, hak tu batal walaupun kecil. Adapun hak tak sengaja dan hak tak sapa hak kacang hamas tu, kita agak kacang hijau tu, maka tak batal puasa. Kenapa? Kerana ni kacang hijau ni dan kacang hamas ni, golek ke kalau kecil daripada dia, kalau duduk dalam mulut ni, golek ke orang tak rasa. Makul lah, terima dengan akal lah kalau tertelah. Adapun lebih besar daripada tu, butir moktel, butir sto duduk dalam mulut, kalau tertelah lagi, hak tu dia panggil tak makul, tak masuk akal. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita, kalau tertelah barang tu kecil daripada kacang hamas, kita kacang hijau, maka tak batal puasa. Kalau lebih pada tu, batal puasa. Adapun kalau dengar kosak,
seseorang tu ya kosak. Dah, ya kosak walaupun kecil batal puasa juga. Itu kesimpulan dia. Tidak batal puasa apabila seseorang itu berbekal waktu berpuasa. Bekal makruh. Tak batal puasa, bekal tapi makruh. Dah. Batal puasa jika seseorang itu berberus gigi, kemudian termasuk ain, ubat gigi. Dah. Atau air yang bercampur dengan ubat gigi kepada hak zahir. Dah. Orang berus gigi tiba-tiba termasuk ain ubat gigi. Bukan rasa, dia tak serupa dengan rasa orang hak masuk tu, tak apa tu. Adapun hak ni rasa. Rasa lagu mana ubat gigi stokor ke atau ubat gigi hak campur dengan air. Cerak kita rasa kata kita telah tu adalah air gigi. Air ubat gigi, bukan air biasa dak. Maka batal puasa. Itu adalah di antaranya masalah. Adapun masalah bekal tadi ni makruh dah, makruh. Wa emo orang hak hidup bekal orang, wa emo orang hak nak bekal tu. Dah, makruh kedua-dua. Oleh kerana apa? Oleh kerana orang yang nak bekal tu akan membawa makruhnya akan membawa kepada apa? Kepada kadang-kadang masuk benda hak darah tu dalam mulut dia dan hidung-hidung sebagainya. Adapun orang hak bekal tu, orang hak buat tubik darah dia tu, iaitu akan membawa kepada tubuh badan dia tu lemah. Akhir sekalinya kena buka puasa. Masalah ni sama juga dengan masalah wi darah. Wi darah tu boleh lihat tu sama juga. Makruh pada masa puasa. Adapun ada hadis Nabi SAW katanya aftarul hajimu wal mahjumu. Ni Nabi bersabda aftarul hajimu wal mahjumu, rawahu Ibnu Majah. Hadis ni kalau tengok zahir makna dia iaitu telah batal lah puasa orang bekal dan orang yang pakai bekal dan orang hak bekal. Tapi maksud hadis hak sebenarnya ulama sebut iaitu bukan batas selalu dak, bukan membawa kepada batas. Membawa kepada batas. Sebab tu ulama kira kata makruh. Bukan bukan batal puasa dak. Hadis ni pada zahirnya makna dia batal nampaknya. Tapi hak sebenarnya iaitu membawa kepada batas. Tak batal lagi. Bekal ni akan membawa kepada batas. Baik. Kita masuk kepada perkara batal puasa yang ketiga. Kita habis dah yang ke pertama dan yang kedua, kita masuk kepada yang ketiga iaitu menyuntikkan ubat atau seumpamanya ke dalam salah satu dari lubang kubur dan dubur. Menyuntik ni memocok, pocok atau sumak ubat tu atau seumpama dia apa? Supaya dengan ubat lah, benda lain, bilah dan sebagainya ke dalam salah satu daripada lubang kubur dan dubur. Lubang punggung dan lubang depan kita tu. Hak tu kalau melalui apa? Melalui masuk melalui lubang. Adapun bersuntik, pocok. Pocok ubat yang dilakukan pada urat syaraf. Masuk kepada sen leut. Atau di bawah kulit. Supaya kita duk pocok pohon, bawah tangan dan sebagainya. Dengan tidak melalui lubang terbuka. Bukan melalui lubang punggung dan kubur. Maka ia tidak membatalkan puasa. Pocok masuk kau sen leut. Lepas tu pocok masuk naik kelam ni. Tai piu nang hak tu tak batal puasa. Adapun pocok masuk dalam lubang kubur dan lubuk itu batal puasa. Baik, yang keempat iaitu muntah dengan sengaja. Perkara batal puasa yang keempat iaitu muntah dengan sengaja. Lagu mana muntah dengan sengaja? Kita mengaji dah dulu iaitu dalam bab rukun puasa. Salah satunya daripada rukun puasa iaitu menahan daripada sengaja muntah. Kita bahas dah di sana tu. Ulang sekali lagi secara cepat-cepat iaitu muntah dengan sengaja ialah melakukan sesuatu yang menyebabkan ia muntah. Seperti ia jolok-jolok lidah dia ke langit, duk main lidah dalam mulut. Atau jolok tangan masuk dalam mulut. Sehingga akhir sekalinya sebab dia buat lagu tu jadi muntah dia. Tu. Walaupun muntah tu baik dah, benda hak muntah tu tak masuk kelik sekalipun batal puasa. Segala porok-porok dia kita sudah bincang dah dulu. Siapa nak ulang sekali lagi, kita tengoklah kepada masalah rukun-rukun puasa iaitu menahan daripada sengaja muntah dulu. Di sini tak mau tak saya bincang panjang dah lah.
Sebab bincang dah dulu porok-porok. Banyak dulu porok-porok yang berkaitan dengan sengaja mutah ni. Yang kelima, perkara batal puasa yang kelima iaitu bersetubuh dengan sengaja ke dalam parak. Iaitu bersetubuh dengan sengaja. Dengan syarat molek. Dengan sengaja dan mengetahui hukumnya. Setubuh dengan sengaja, tubik benda hak terlupa. Bahasa ni pun kita bincang dah dulu di dalam bab rukun-rukun puasa dulu. Rojak di sana iaitu pada rukun menahan daripada jima dulu. Rojak sana. Iaitu di sana tu kita sebut dah dulu iaitu bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui hukum. Serta tidak paksa. Ke dalam parak atau dubur manusia atau binatang. Walaupun tidak keluar air mani sekalipun. Bila buat? Setubuh tu pada siang hari. Maka kait-kait, semua kait kita sebut dah dulu. Apabila sebut dengan sengaja, tubik hak terlupa. Apabila sebut dengan mengetahui hukum, keluar hak tak tahu hukum. Iaitu orang jahil yang dimaafkan. Keluar hak dengan dipaksa, iaitu hak tak dipaksa. Keluar pada siang hari, iaitu setubuh waktu malam. Tidak batal puasa. Itu rojak klik sana. Iaitu pada perbahasa berkenaan dengan rukun puasa. Iaitu menahan daripada setubuh dulu. Di sini tak saya bahas banyak dah. Yang keenam iaitu mengeluarkan air mani dengan sengaja. Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Batal puasa. Gapakah yang dimaksudkan dengan keluar air mani dengan sengaja? Ialah keluarnya air mani kerana saling bersentuh kulit. Berpeluk-peluk. Ikutlah. Bercium. Tanpa setubuh. Sebab kalau hak setubuh tadi tu, keluar mani dengan setubuh tu, masuk dalam hak jimak tu. Hak ni, keluar mani hak selain daripada setubuh. Tak ada kira kata keluar mani tu secara halal. Lagu mana iaitu keluar mani dengan tangan isterinya atau sahaya perempuan dia. Atau keluar mani dengan secara haram, iaitu ia keluar mani dengan tangan dia sendiri. Maka kedua-dua ni adalah batal puasa belaka. Tak ada kira kata keluar cara halal dan tak ada kira kata keluar tu cara haram. Kedua-dua ini batal puasa belaka. Tidak batal puasa dengan keluarnya air mazi dan wadi. Tak batal puasa. Mazi dengan wadi tak batal puasa mengikut mazhab Syafi'i kita ni. Adapun Maliki batal puasa. Kita tengok lepas pada ni Kerana puasa menjadi batal apabila dikeluarkan air mani saja. Air mani yang batal puasa. Adapun hak mazi dan wadi dan mazi tak batal puasa. Jika air mani keluar dengan sebab yang disengajakan maka batal puasa. Sengaja keluar air mani batal puasa. Tidak batal puasa jika keluar air mani dengan secara tidak sengaja. Seperti keluarnya dengan sebab mimpi. Kalau mimpi tak batal puasa. Tidak batal puasa jika keluar air mani dengan sebab menilik. Tak batal puasa keluar air mani dengan sebab menilik. Khoya, berfikir. Tapi dengan syarat. Khoya, berfikir, tilik di sini. Pada biasanya seseorang itu kalau buat lagu tu dia tak tubik air mani. Hak tu tak batal puasa. Kok mana hari tu nyegi tubik? Tak batal puasa kalau tubik hari tu. Tetapi kalau dia ni biasanya, kalau dia khoya, dia fikir, dia tilik kepada perkara yang membangkitkan syahwat, biasa dia tu keluar air mani dah, tu batal puasa. Hak ni dia panggil biasanya tak keluar air mani. Tiba-tiba hari tu dia keluar. Keluar tu tak membatalkan puasa. Tapi dia wajib mani lah. Wajib mani, tapi puasa dia tak batal. Haram dan tidak batal puasa dengan bersentuh atau berkucuk isterinya jika menggerakkan syahwat. Tak batal puasa. Kalau tak keluar mani, tak batal puasa. Tetapi haram apabila seseorang itu kucuk isteri. Jika gerakkan syahwat, naik syahwat. Kerana apa? Kerana ditakuti terkeluarnya air mani dengan demikian. Siung, kucuk isteri, sama juga isteri kucuk suami, gerakkan syahwat. Gerakkan syahwat, maka perbuatan lagu tu haram. Haram. Kalau tak gerak syahwat, makruh. Kalau gerak syahwat, haram. Tetapi tak batal puasa sebab tak keluar air mani. Kalau keluar air mani, batal puasa.
Tidak batal puasa jika terkeluarnya air mani sebab ia menggaru zakar dia. Hidup garu-garu kemaluan dia kerana hejak lah. Mungkin semata-mata garu tak ada hejak dah. Ia gatal, ia garu. Seperti gatal dan sebagainya mengikut pendapat yang asah, tak batal puasa. Kerana air mani hak ia keluar tadi tu melalui pucanya mari daripada perbuatan yang haram. Ia gatal, ia garu. Tiba-tiba ia garu tu, ia keluar air mani. Tak batal puasa. Kalau ia garu tanpa ada hajat ke apa, maka batal puasa kalau keluar air mani. Batal puasa jika keluar air mani apabila syahwat masih kekal setelah ia mencium isterinya walaupun 1 jam sekalipun. Dia cium isteri dia, tak keluar mani kah tu. Tetapi lepas ada tu satu jam sekalipun, keluar air mani. Maka batal puasa. Jika keluar air mani itu mari daripada cium tu, kalau keluar air mani dengan sebab lain, hak tu tak apa. Sebab bila kata tak sengaja. Tetapi kalau cium ni, celah tu kalau you tak berlaku benda lain, kalau keluar air mani, tanda kata mari daripada hak cium tadi. Walaupun jarak jauh sekalipun, batal puasa. Tetapi jika keluar air mani itu setelah mana terputus syahwat. Dia cium bini dia nak syahwat, tak keluar lagi air mani. Tiba-tiba syahwat dia habis. Keluar air mani lepas ada tu. Hak tu tak apa, tak batal puasa. Oleh kerana keluar air mani ketika ini bukan daripada sengaja tadi. Sengaja cium tadi. Adapun kalau dia cium bini dia, kemudian syahwat duk berkekalan lagi, sejak lepas pada tu tubik air mani, maka batal puasa. Oleh kerana apa? Oleh kerana syahwat tu mari daripada hak dia cium tadi. Keluar air mani tu daripada syahwat hak dia cium isteri dia tadi. Yang ketujuh dan yang ke-8, keluar darah haid dan nifas. Batal puasa jika seseorang perempuan itu keluar darah haid dan nifas. Iaitu makna dia sedang berpuasa tiba-tiba datang darah haid dan darah nifas. Maka batal puasa. Adapun hak ia gapo? Hak ia datang haid dan nifas dulu lagi, hak tu tak sah puasa jok mula lagi. Kalau dia puasa haram hak tu. Hak ni dia puasa dah. Dia duk puasa. Tiba-tiba di tengah jalan tu, setengah hari ke, sebagainya, mari darah haid, maka batal puasa dia. Batal juga puasa jika darah haid itu datang hanya sekejap sebelum matahari jatuh sekalipun. Sebelum daripada nak masuk mengorik sekejap, datang darah haid, batal puasa. Tidak membatalkan puasa wiladah, beranak. Jika tidak disertai dengan basah, beranak kering panggil. Beranak kering iaitu beranak tak ada berdarah. Maka tak batal puasa tu. Tetapi jika beranak itu disertai dengan basah, maka hukumnya batal puasa. Begitu juga jika beranak itu setelah mana beranak pak tu tubik darah nifas, maka batal puasa. Batal puasa dengan sebab darah nifas tu lah. Adapun beranak kering, maka tak batal puasa. Yang ke-9 iaitu berlaku gila atau hilang akal. Maka seseorang itu sedang berpuasa tiba-tiba datangnya gila. Dalam masa siang hari bicar dah dulu. Walaupun datang gila sekejap, maka batal selalu dah puasa dia. Tak sama dengan pitar dengan mabuk. Pitar dengan mabuk ni hilang akal juga. Tapi pitar dengan mabuk ni pasti sepenuh hari baru batal puasa. Kalau dia pitar dan sekejap nak masuk mengorek tu dia hilang pitar, atau dia mabuk dan sebelum ada nak masuk mengorek tu dia hilang mabuk, maka tak batal puasa dia. Adapun orang tidur tu, bicar dah dulu, iaitu sepanjang hari sekalipun kalau dia tidur tak batal puasa. Tapi syarat belum daripada dia nak tidur tu dia kena niat puasa dah. Kalau dia tak niat puasa, tak sah puasa dia. Hak tu tidur sepanjang hari. Kalau tidur ke akhir hari tu, hak tu tak ada apa nak bahas tu. Tak batal syarat tu. Yang 10 yang batal puasa juga iaitu berlaku riddah. Gapo iaitu menjadi murtad. Orang seseorang tu, orang Islam tu keluar daripada agama Islam. Orang yang sedang berpuasa kemudian ia menjadi murtad, keluar daripada agama Islam walaupun sekejap, maka batal puasa. Walaupun sekejap, lepas ada tu dia masuk Islam.
pula. Batal puasa. Dan wajib ke atasnya qada puasa yang luput masa ia menjadi murtad. Tak serupa kafir asli dulu. Kafir asli ni tak wajib qada. Adapun orang murtad ni wajib qada. Wajib qada bila? Setelah mana dia masuk Islam mula. Masa murtad tak boleh qada, nak puasa pun tak boleh dan nak qada pun tak boleh. Tapi kena bila ingat berapa hari masa dia murtad tu. Apabila dia masuk Islam nanti, maka dia wajib qada semua. Puasa-puasa yang dia luput masa gapo? Masa dia jadi murtad itu. Kita terus kepada perkara batal puasa dalam mazhab Maliki. Saya nak sebut hak tak serupa. Adapun jimat tu serupa. Batal puasa sama-sama batal. Hak tak serupanya, yang pertama makan dengan terlupa ni batal puasa. Makan dengan terlupa, minum dengan terlupa batal puasa mengikut mazhab Maliki. Adapun mazhab Syafi'i kita tak batal puasa kalau terlupa. Hak sengaja saja hak batal. Beringat orang hak taklid niat mengikut mazhab Maliki, dia kena beringat sini. Kalau dia terlupa pergi makan maka batal puasa. Kena qada lah. Sebab ia ikut niat mazhab Maliki supaya tidak menjadikan talfiq. Kita turut niat turut mazhab Maliki, batal puasa kena turut mazhab dia juga. Ingat satu perkara hak mula-mula iaitu terlupa makan dengan cara terlupa masa puasa ni atau minum dan buat masuk benda lain melalui mulut ni, melalui lubang kepada rongga ni adalah batal puasa walaupun terlupa sekalipun. Yang kedua, keluar air mazi batal puasa. Mengikut mazhab Malik. Mazhab kita tak batal, hak batalnya air mani saja. Hak keluar tu. Adapun mazhab Maliki batal puasa walaupun keluar air mazi. Yang ketiga iaitu titik. Kalau kita titik ubat ubat mata, tiba-tiba ada rasa turun ke tekak ni, maka batal puasa. Di sini dia. Adapun mazhab kita tak batal puasa oleh kerana mata ni bukan rongga. Bukan lubang terbuka. Lubang terbuka dalam mazhab kita telinga, hidung, mulut saja. Adapun mata bukan dibilang kata lubang terbuka. Tetapi mazhab Maliki titik ubat masuk di dalam mata ni batal puasa. Atau dia buh celak. Tapi dia ada syarat sikit, ada kait sikit. Bubuh celak ni apabila dia bubuh siang hari. Dia bubuh celak siang hari. Dan satu lagi sama juga dengan bubuh celak iaitu dia bubuh minyak rambut. Minyak rambut. Dia bubuh minyak rambut dan dia bubuh celak ni tiba-tiba ada rasa jerak ada rasa jerak turun ke tekak ni batal puasa. Apabila dia bubuh minyak rambut dan bubuh celak mata tu waktu siang hari. Tetapi sebaliknya kalau dia bubuh celak mata dan minyak rambut tu waktu siang hari, waktu malam, tiba-tiba lepas subuh tu baru main rasa, hak tu tak batal puasa. Kena tengok dia mulai bubuh minyak rambut dan celak tu masa mana. Kalau nak bubuh lek malam. Tak batal puasa mengikut mazhab Syafi'i, mengikut mazhab Maliki. Adapun buh siang hari batal puasa. Adapun mazhab kita tak batal puasa mula lagi. Sebab lubang rokmo masuk ke kepala ni dan juga lubang mata jerak masuk ke tekak ni tak batal puasa. Itu adalah di antaranya perbezaan batal puasa mengikut mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i kita. Maka hati-hati bagi orang yang taklid mazhab Imam Malik pada puasa. Iaitu ketika kita terlupa kita taklid niat dia hak niat sebulan tu. Malam mana-mana hak kita terlupa niat, kita guna puasa kita tu mengikut niat dia, maka batal puasa kita kena jaga mengikut batal puasa dia juga. Tidak kira kita jatuh dalam lubuk talfiq. Gapo talfiq iaitu kita capu-capu. Sehingga kalau imam apa-apa ni hidup, kita tanya semua imam dia kata tak sah berlaku hak kita buat, hak kita capu tu. Kena bicara banyaklah masalah talfiq ni. Ala kulihannya lagu tu lah. Kita tak boleh capu-capu. Kita terus masuk kepada perkara-perkara yang sunat dilakukan ketika berpuasa. Disebut oleh Mata Abu Syuja' perkara sunat yang dilakukan oleh seorang berpuasa masa dia berpuasa itu iaitu 3 perkara. Yang pertama, segera berbuka puasa. Yang kedua, iaitu mentakhirkan makan sahur.
Dan yang ketiga, meninggalkan perkataan-perkataan yang keji. Nah, hak ni adalah disebut oleh mata Ibn Syuja'. Adapun hak warna hitam ni, dah, iaitu hak saya tambah ambil daripada kitab-kitab lain. Atau saya ambil daripada Hasyiah Bajuri dan daripada kitab-kitab yang lain. Adapun yang tiga ni iaitu yang disebut oleh Tuan Mata Abi Syuja'. Kita pergi satu persatu cepat-cepat insya-Allah taala. Yang mula-mula sekali iaitu segera berbuka puasa. Kena bercepat-cepatkan buka puasa. Dah. Bila sunat segera berbuka puasa itu apabila yakin masuk waktu. Nah, apabila yakin masuk waktu. Kalau seseorang itu tak yakin kata masa buka puasa tu tak masuk lagi, dia tak yakin. Nah, maka ketika tu haram dia segera buka puasa sebab dia tak yakin lagi. Kerana apa? Kerana nak buka puasa ni kena yakin. Kata waktu tu masuk dah. Kalau waktu tu kita yakin kata waktu tu masuk dah, maka ketika tu baru sunat segera. Kalau kita tak yakin lagi, maka tak sunat segera. Bahkan haram segera. Dah. Right. Buka puasa hukumnya adalah wajib. Buka puasa ni adalah wajib kerana Nabi tu lari daripada al-wisal dia panggil. Tak buka puasa ni tak boleh. Diri buka puasa tu wajib. Kerana syarak melarang dari bersambungan puasa tanpa berbuka. Diri buka puasa tu. Adapun segera buka puasa tu sunat. Baik. Makruh bagi yang berpuasa mentakhirkan buka puasa jika ia sengaja dan membilang lambat itu adalah mempunyai fadilat. Nak makruhnya iaitu lambat buka puasa ni menjadi makruh apabila dia sengaja. Sengaja berarti bukan lupa lah, sengaja. Tak si buka awal. Nak tunjuk kata dia gagah. Maka makruh lagu tu. Dan satu syarat lagi iaitu dia bila kata atau dia bila dan dia bila kata gi buka puasa lewat tu mempunyai fadilat. Ketika tu jadi makruh. Jika ia terlupa dan dia tak ada bila sekali kata gi buka lewat itu adalah mempunyai fadilat, maka ketika tu tidak dimakruh. Misal orang yang tidak segera buka puasa lagu mana? Iaitu seseorang itu duduk baca buku. Duduk baca buku dekat-dekat dengan nak buka puasa tu, dia puasa zuk. Maka dia tak paduli kata masa buka puasa tu, tak paduli. Tak padu kata orang bel ke, orang buka radio ke dan sebagainya, dia tak padu. Tiba-tiba, orang gapo? Tiba-tiba masa azan tu siapa? Dia tu masih duduk baca buku lagi. Duk baca buku lagi. Lagu tu dia panggil orang yang tidak segera buka puasa. Maka perbuatan orang seperti ini ni adalah makruh. Hukum dia makruh. Kerana apa? Kerana ia tidak segera berbuka puasa. Tu sebagai akik contoh lah. Bagi orang lagu mana rupa orang tak segera buka puasa ni. Jika seseorang itu syak atau zon berkenaan dengan masuk waktu buka puasa, tak yakin. Dia duk syak, wa emozon. Maka tidak harus bagi dia tu segera buka puasa, tak boleh. Tak boleh segera buka puasa. Tu dah. Bahkan untuk dibolehkan ia berbuka puasa dipastikan ia yakin dulu. Yakin dulu. Apabila yakin dah, maka baru boleh buka puasa. Maksudnya tak haram. Tiba-tiba kalau lepas pada yakin tu tersalah. Hak benar yakin tu, dia yakin kata masuk, tiba-tiba tak masuk lagi. Maka batal puasa. Tetapi tak berdosa lah. Sebab ia buka puasa dengan hal keadaan yakin. Adapun orang hak tak yakin mula lagi. Wa'ema dia zon, wa'ema dia syak, dia pergi buka puasa haram. Dia pergi buka puasa tu haram. Kalau masuk waktu maghrib sungguh tak batal puasa ya. Tapi haram. Haram di dia buka puasa dalam hal keadaan tak yakin. Kalau masa masuk sungguh tak batal puasa. Kalau masa tu tak masuk lagi batal puasa serta dengan haram. Adapun orang hak yakin tak ada tu tak haram, tak ada haram semata, bahkan haram. Tetapi apabila nyata lepas dah tu, dia yakin dah tapi nyata kata masa tak masuk lagi. Maka batal puasa selalu dah.
Yang kedua, kita tengok sikit, iaitu sunat berbuka puasa dengan buah tamar. Sunat buka puasa dengan buah tamar. Tamar hak molek sekali, iaitu ia panggil rutab. Rutab ni iaitu tamar hak agak basah sikit. Tamar hak putih sikit, hak mekar. Hak tu hak panggil hak molek sekali. Kemudian buah tamar. Sebab Nabi mula-mula sekali kalau ada rutab, ia buka dengan buah rutab dulu. Kemudian dia kalau tak ada rutab, dia makan buah tamar. Baik, kalau tak ada buah tamar, tak ada buah rutab dan buah tamar, maka dengan air. Tangga dia, tartik dia. Air ni, air molek sekali iaitu air Zamzam. Kalau tak ada air Zamzam, air biasa. Baik, kalau tak ada buah tamar, kalau tak ada air Zamzam pun tak ada, air biasa pun tak ada, maka dibuka dengan manis-manis yang tidak dimasak di atas api. Contoh apa? Contohnya nisai madu, contohnya buah-buah dan sebagainya. Kalau tak ada benda ni, maka baru dipindah kepada manis-manis yang dimasak di atas api. Seperti manis-manis bubur-bubur kita ni lah. Baik. Kalau tidak lagi, maka sunat dia buka puasa dengan jima'. Itu dipanggil tartik dia. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Sebelum dia nak semayang maghrib itu, dia buka dengan rutabat, beberapa buah rutab. Fa illam takun rutabatun fa ala tamaratin. Kalau tak ada rutab, dia buka dengan tamar, buah tamar. Fa illam takun hasawatim min ma. Kalau tidak ada rutab dan tamar, dia tegak. Sikit daripada tegak teh air. Dia tegak air. Maksudnya dia makan air sedikit. Baik. Sunat membaca doa ketika berbuka puasa. Sunat baca doa ketika berbuka puasa. Lagu mana doanya? Iaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Hak ni dia panggil doa yang datang daripada hadis. So kekurang lagu ni lah. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ada hadis Nabi lapar mari lagu ni. Yang kedua iaitu di antara perkara sunat juga iaitu mentakhirkan makan suhur. Mentakhirkan makan suhur. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Iaitu kalian makanlah suhur kerana sesungguhnya makan suhur itu padanya ada barakah. Mentakhirkan suhur ni di antara khasaih umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana umat dulu-dulu mereka makan suhur sebelum daripada nak tidur lagi. Kena makan suhur dulu belum ada nak tidur, demo dulu. Dan diharamkan makan minum setelah mana masuk waktu isyak. Sebelum nak tidur, atau kalau tak tidur tu tak boleh makan lepas ada waktu isyak. Dan setelah ia bangun dari tidur walaupun sebelum waktu isyak tak boleh makan lah. WMO kena makan sebelum tidur. Buat tidur dah, lepas tidur boleh makan lah. Kalau tak tidur, iaitu jangan widai masuk isyak. Tu umat dulu-dulu. Adapun masa umat kita ni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sunat takhirkan suhur. Siapa masa masuk subuh tu. Tapi hak sunatnya iaitu sebelum daripada 50 ayat. Kita baca Quran 50 ayat. Sebelum ada nak masuk subuh tu, kita sepak baca Quran 50 ayat. Sunat sampai situ. Hal lebih ada tu tak sunat lah. Lagu mana? 50 ayat ni kalau kita tengok dalam takwin sekarang ni, iaitu masa imsak tu lah. Iaitu 10 minit. Dia mau kaji-kaji cek dah 10 minit sebelum daripada nak masuk subuh. Sebab tu masa imsak ni, iaitu masa sunat berhenti. Kalau kita berhenti di celah tu, sunat dia panggil. Adapun lebih daripada tu boleh makan lagi siapa masuk subuh nu. Tetapi ketika tu tak molek dah, tak sunat dah ketika tu. Maka makan yang sunat dimakan waktu suhur ni, tartik dia serupa dengan makan hak buka puasa dulu. Kalau ada wah rutak, kemudian wah tamar. Kemudian kalau tak ada tamar, air. Air tu air Zamzam molek sekali. Kemudian kalau tidak ada air, manis hak tak dimasak dengan api, kemudian manis hak masak dengan api, kemudian dengan jima'. Maka masuknya waktu suhur ni iaitu apabila sampai setengah malam. Sebelum daripada tengah malam ni,
Dia panggil tak masuk zuhur, tak masuk masa makan zuhur lagi. Lagu mana? Kena tengoklah kalau malam tu berapa je. Kalau malam 20 je, kita bila lagi 9 je. Dah. Kalau malam tu 11 je, kita bila lagi dah. Tak sapar lah. 9 je, 5 je setengah lah. 5 je setengah ni duk lekuk 11 setengah. Kalau tengah hari tu, kalau malam tu 12 je, dah. Kalau malam tu 12 je, duk di pukul 12 tu. Dah. Masuk masa makan suhu. Hak tu kena tengok lah. Dah. Kita bila malam semua tu berapa je, kita bagi tengah. Ketika tu lah. Dia bukan pasti pukul 12 malam semua. Dah. Dia bukan pasti pukul 12 malam semua. Dah. Lebih-lebih lagi di negeri Arab. Kadang-kadang malam tu dia sikap. Puasa 16 je nak malam. Dah malam sekejap je. Tak sama. Pak kita ni 12 je kadang-kadang okey. Tapi begitu sekalipun kita kena tengok masuk Soho ni iaitu setengah malam. Setengah malam ni bukan pasti pukul 12 semua. Nak kena tengoklah. Dan setiap masa setiap tahun tu. Hasil sunat makan suhu walaupun dengan sedikit makan ni dan minum ni. Dah, dalilnya Nabi bersabda tasahharu walau bi jar'atin mimma. Dah hasilnya suhu walaupun sedikit. Dah, walaupun sedikit setegak air, makan buah tamas, biji dan sebagainya. Hasil dah makan suhu. Jika ditakhirkan makan suhu sampai kepada waktu yang membawa kepada syok, dah, bahawa malam masih kekal atau fajar itu sudah naik, maka tidak dihasilkan sunat. Sepoi ayat saat ni lah. Sampai kepada tapak, sampai kepada masa syok, subuh masuk lagi. Ketika tu kalau duk makan lagi, tak boleh pahala sunat. Dah, hak moleknya, iaitu kita berhenti masa imsak tu lah. Masa imsak kita berhenti molek sekali situ. Sebab Nabi SAW bersabda, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kamu tinggal hak kamu rasa-rasa ragu kepada perkara-perkara yang kamu tak rasa ragu. Kepada yakin. Baik. Kalau kita pergi makan, ketika suhur tu, tiba-tiba ternyata kata, fajar sudah naik. Masa kita makan, batal puasa. Batal puasa. Tu dia. Baik. Bagi orang yang ada junub, sunat sunat mani sebelum daripada fajar nak naik. Fajar nak masuk, subuh nak masuk. Tak wajib. Boleh kita nak mani tengah hari esok boleh. Tapi sunat lah. Bagi orang yang ada junub tu, mani sebelum daripada fajar nak naik. Yang ketiga iaitu meninggalkan perkataan yang keji. Ini di antaranya perkara sunat. Kena tinggal perkataan yang keji. Tak boleh apa? Tak boleh hidup mengupak kepada orang, kata-kata huduh ke orang dan ngacung dan sebagainya. Ini kerana apa? Kerana ia luput pahala puasa. Luput pahala puasa. Sebab ada hadis Nabi SAW Nabi bersabda, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabuh. Artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau berbuat dusta, maka Allah SWT tidak memerlu kepada ia tu berpuasa, menahan daripada makan dan minum. Tak perlu sekali. Sebab akibat puasa dia. Dan ada satu hadis Nabi lagi, Nabi bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Maksudnya ramai orang yang berpuasa tidak boleh gapo melainkan lapar dan dahaga, dan banyak orang yang sembahyang malam tak boleh gapo melainkan jaga malam. Itu menunjukkan bahawasanya kata-kata benar hak tak molek pada berpuasa ini tak batal puasa, tapi batal pahala puasa. Adapun hukum asal hak ning sunat tinggal perkataan yang keji-keji ni apabila kita tengok di sudut puasa. Adapun pada asalnya tinggal perkataan hak keji ni adalah wajib. Hak tu suku. Pada semata-mata adalah wajib. Tetapi apabila banding dengan puasa ni sunat. Kenapa? Kerana dia akan membawa kepada meluputkan pahala puasa. Mengguraikan pahala puasa. Walaupun tak batal puasa, maka mengguraikan pahala puasa.
Baik. Jika memaki seseorang akan seorang sedang berpuasa, maka sunat bagi orang yang sedang berpuasa itu kata lagu mana? Inni shaim. Inni shaim. 2 kali atau 3 kali. Tujuan apa? Tujuannya supaya dia ni tak balas balik. Kalau orang kata huduh dia, WMO dia kata dalam hati atau WMO dia lapar tubik dengan mulut. Bila dalam hati, apabila dia takut. Apabila dia tak takut, dia kata dengan mulut. Inni shaim. 2 atau 3 kali. Hak dah sebut dalam hadis. Nah, tujuan apa? Tujuan apabila dia kata dia ni sedang berpuasa, dia boleh menahan daripada balah jawab mulut tu. Dan satu lagi, apabila orang hak kata huduh dia ni dengar, kata dia ni berpuasa, dia sebut ini saim, orang ni pun berhenti daripada memaki dia. Boleh faedah dua-dua. Orang berpuasa pun boleh faedah, dan orang hak dengar tu, orang hak kata dia tu apabila dengar, boleh faedah juga. Itu adalah tujuan daripada hadis. Nah. Dan sunat juga pada bulan Ramadan iaitu memperbanyakkan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Di bulan puasa ni sunat banyak bacakan Al-Quran. Di bulan lain tu sunat dah baca Quran tu. Tapi bulan puasa ni melipat ganda lagi. Dan sunat memperbanyakkan sedekah di bulan Ramadan oleh kerana ada hadis Nabi SAW. Anas bin Malik ditanya, Nabi ditanya, ayyus saumi afdal ba'da Ramadan? Puasa mana hak lebih afdal daripada lepas daripada puasa Ramadan? Nabi jawab, Sya'banu li ta'zimi Ramadan. Bulan Sya'ban, puasa bulan Sya'ban kerana nak membesarkan bulan Ramadan. Dan Nabi ditanya lagi, fa ayyus sadaqati afdal? Sedekah mana hak lebih afdal? Nabi jawab kata, sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Sebab tu kita tengok orang Arab ni adalah sangat-sangat menghayati dengan hadis ini. Mereka sangat luah hati pada bulan Ramadan. Bulan lain itu luah dah hati. Apabila sampai bulan Ramadan ni adalah sangat murah hati. Lebih-lebih lagi kadang-kadang zakat demo tu yang tak sampai masa lagi dia segerakan bayar zakat pada bulan Ramadan untuk nak ambil ganjaran buat baik daripada bulan Ramadan. Dan di antara sunat juga iaitu menyediakan makanan untuk orang berpuasa, untuk orang berbuka puasa. Hadis Nabi SAW bersabda, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Artinya siapa yang beri makan berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka ia diberi pahala seperti mereka yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Diberi pahala serupa dengan orang puasa. Dan pahala orang puasa tadi tak ada kurang sekali. Jadi boleh serupa dah, lepas tu pahala orang puasa tu tak ada kurang lah. Sikit habuk. Sunat beriktikaf terutamanya pada 10 akhir Ramadan. Iktikaf tu sunat bila-bila masa. Tetapi jadi muakkad. Jadi sunat muakkadah apabila masuk 10 akhir bulan Ramadan. Dan sunat juga tidak memberuskan gigi setelah matahari gelincir. Kerana ada hadis Nabi SAW bersabda, wallazi nafsi biyadih la khulufu famis saimi atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Bau mulut orang berpuasa ini adalah lebih sedap daripada bau minyak bau kasturi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pehal daripada tu Imam Syekh Asyarqawi kata pehal daripada tu maka sunatlah. Sunat tak beruh gigi selepas daripada gelincirnya matahari. Sebelum nak beruh gigi belum pada gelincir tu boleh. Lepas ada tu adalah makruh. Kita masuk kepada perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika berpuasa. Yang pertama iaitu mencaci atau memaki. Pada umum-umum ni kalau kita nak tahu masalah makruh ni iaitu hak gulawai hak sunat tadi. Apabila sunat buat satu perkara kita pergi buat lawai dengan hak sunat tu jadi makruh. Itu secara umum-umum. Sebenarnya tak ada kena bahas dah lah masalah makruh ni. Sebenarnya tak ada kena bahas dah. Tapi kita baca dengan cara cepat-cepat. Mudah-mudahan ada perkara-perkara hak ditambah oleh Tuan Mati Abi Syuja'. Saya ambil ni 10 perkara daripada Mati Abi Syuja'. Yang pertama mencaci atau memaki. Tadi jangan memaki. Tadi sunat orang puasa tu tak memaki, tak mencaci, tak kata huduh-huduh. Apabila seseorang itu mencaci memaki maka makruh.
Nisbah puasa. Adapun mencaci nisbah hukum asal tu haram lah. Tapi nisbah puasa ni jadi makruh. Yang kedua, mentakhirkan berbuka puasa. Lewat buka puasa. Syarat ayat dah tadi, apabila dia sengaja buat lewat-lewat. Dan dia bila kata buat lewat tu ada fadilat. Lagu tu jadi makruh. Kalau tanpa ada dua perkara ni, seperti dia lewat terlupa dan dia tak dia tak ada bergas sekali kata ada fadilat, maka tak makruh. Yang ketiga, mengunyak atau memamahkan makanan tanpa menelan. Saja-saja sumak masuk makanan dalam mulut ni duk kunyak tak ada telan. Tak batal puasa dah. Tak batal. Tetapi makruh. Sebab dia tak telan. Makruh. Oleh kerana apa? Oleh kerana lagu ni ada hadis Nabi SAW bersabda man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yakifanna mawaqifat tuhami. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, jangan letak diri dia tu tepat orang boleh tuhmah, boleh ada tuduhan. Jadi dia duk kunyak ni walaupun dia tak telan, jadi orang nampak kata dia ni tak puasa. Maka orang tuduh nampak tak molek dia. Orang seka kata dia tak puasa. Sedangkan dia ni duk puasa, dia tak ada telan kan? Puasa dia tu, tapi dia duk kunyak tu membawa kepada jatuh dia tu tepat orang tuhmah. Orang boleh buat tuduhan ke dia. Maka ada hadis Nabi larang. Sebab tu kalau orang mengunyak ni, walaupun tak telan, maka makruh. Malaikat ada hajat. Lagu mana ada hajat? Iaitu dia duk ngasuh budak kecil. Tiba-tiba budak kecil ni nak makan tak boleh, malaikat kena kunyak dulu. Maka tak apa ketika tu boleh kunyak, tak jadi makruh. Sama juga iaitu dia duk bela orang tua dia, hak tua-tua. Maka ketika tu orang tua nak makan tak boleh, malaikat kena kunyak-kunyak dulu, maka ketika tu tak apa. Yang keempat iaitu mengecak makanan, kecak makanan dan seumpamanya tanpa ada keperluan. Saja-saja pergi kecak. Kecak rasa, atau ke hak tubik. Kecak rasa ke hak tubik. Tak batal puasa. Tetapi kalau buat lagu tu tanpa ada hajat, maka makruh. Sebaliknya kalau ada hajat, tak makruh. Lagu mana orang ada hajat? Iaitu orang duk masak. Isteri duk masak untuk isteri. Atau orang duk masak untuk nak jual. Untuk nak jual orang buka puasa tu. Boleh. Tanda kata ada hajat. Sebab kalau jual makin ni tak sedap ni, orang tak beli. Perlu kepada kecak. Ketika tu tak apa, tak jadi makruh. Sama juga isteri kena buat makin ni sedap-sedap kepada suami, maka perlu kepada kecak dulu. Maka ketika tu tak jadi makruh. Kalau tanpa ada hajat, saja-saja kecak nak main-main saja, maka ketika tu adalah makruh. Kalau tak telan, batal puasa. Yang kelima yang kena iaitu berbekal. Yang kelima, orang hak bekal yang kena iaitu toke bekal tu. Makruh kedua-dua. Orang hak bekal dan orang hak toke bekal ni makruh kedua-dua. Oleh kerana apa? Royak dah tadi akan membawa kepada batal puasa. Orang hak bekal ni akan batal puasa oleh kerana kadang-kadang membawa kepada tubuh badan dia tu jadi lemah, akan membawa kepada kena buka puasa. Dan orang toke bekal ni kadang-kadang membawa kepada darah tu ngecik masuk dalam mulut, dalam hidung dan sebagainya, akan membawa kepada batal puasa. Maka jadi hukumnya makruh. Yang ketujuh iaitu kucuk isteri atau kucuk suami. Makruh di sini apabila tidak menggerakkan syahwat. Saja-saja kucuk dan tak menggerakkan syahwat, maka makruh. Tetapi kalau kucuk menggerakkan syahwat, jadi haram. Batal puasa tak? Batal puasa apabila keluar air mani. Apabila keluar air mani, batal puasa. Adapun kucuk, saja-saja kucuk tanpa naik syahwat, makruh. Kalau naik syahwat, haram. Baik. Yang ke-8, masuk bilik air tanpa ada hajat. Masuk bilik air tanpa ada hajat. Sebab apa? Sebab kalau masuk seumur ni, akan membawa kepada seseorang itu jadi lemah. Dalam fiqh dia bahas lagu tu. Akan membawa kepada seseorang itu jadi lemah. Akhir sekalinya, buat dia tu kena buka puasa. Masuk bilik air tanpa ada hajat. Sebaliknya, kalau masuk bilik air ada hajat, qada hajat sebagainya, maka tidak jadi makruh. Yang ke-9 iaitu bersugi setelah mana gelicir matahari. Sunat tadi, jangan bersugi lepas ada gelicir matahari. Maka makruh jika bersugi selepas daripada gelicir matahari. Samalah dengan tadi, dalil itu sama. Kerana mulut orang berpuasa ini adalah lebih sedap bauannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada minyak kasturi.
Dan yang ke-10 iaitu bersedak-sedak dengan melihat perkara yang halal. Dan nak syahwat. Tengok benda halal, kemudian nak syahwat. Tengok kepada isteri dan nak syahwat. Lagu tu dia panggil makruh. Tetapi kalau tengok benda yang haram, hak tu haram, bukan makruh. Tengok benda haram nak syahwat, hak tu haram. Adapun tengok benda halal, serta nak syahwat, makruh. Tengok benda halal, tak ada nak syahwat, haram. Nampak tu? Itu beza di antara sebab tu ia kait dengan tengok sini, tengok benda halal. Tapi nak syahwat, maka jadi makruh. Tapi kalau tengok benda haram, nak syahwat, jadi haram. Walaupun tak nak syahwat pun, haram juga. Sebab tengok benda haram dah. Itu adalah di antaranya tajuk-tajuk yang kita bahas pada hari ini. Pada halaqah yang ketiga ini, iaitu kita bincang masalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan juga kita bincang perkara-perkara yang sunat dilakukan ketika berpuasa. Dan kita bincang juga iaitu perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika berpuasa. Maka sekadar itu sajalah pada halaqah yang ketiga ini. Dan insya-Allah kita sambung kepada halaqah yang keempat. Banyak lagi tajuk-tajuk yang penting yang kita sambung di sana. Maka kali ini sekadar ini saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع